Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi selepas beberapa rumus, akhirnya Jordi Amat telah sah bakal ke pasukan JDT. Jadi perkara ini telah diumumkan sendiri oleh TMJ dalam satu sesi dialog bersama penyokong pada 27 Jun yang lalu. Namun Johor Darul Takzim, JDT terpaksa menunggu Republik Indonesia untuk memberi pasport kepada Jordi Amat. Barulah beliau boleh menyertai pasukan JDT sehingga beliau boleh dapat pasport Indonesia tersebut. Jadi TMJ ada bagi tahu yang Jordi Amat ni adalah aset paling besar buat pasukan Indonesia dan juga pasukan JDT sendiri. Nampaknya terdapat pelbagai komen, ada yang positif, ada juga yang negatif dengan perpindahan Jordi Amat ke pasukan JDT ni. Untuk penyokong JDT sudah tentulah mereka cukup gembira dengan perpindahan Jordi Amat ni ke pasukan JDT. Namun kebanyakan netizen Indonesia tidak berpuas hati. Jelah, penat-penat mereka naturalisasikan Jordi Amat ni, and then beliau ni juga telah lama bermain di Europe, last bermain di pasukan JDT. Yes, JDT adalah pasukan yang bagus, bermain di pentas Asia. Namun Liga Malaysia tu yang mungkin merencatkan sedikit lah perspektif mereka kepada Jordi Amat. Yelah, macam aku pun, aku ada high expectation untuk John Cool terus stay kat Europe, tak nak bermain di Liga Malaysia ni. Tapi apa-apa pun, keputusan adalah di tangan pemain sendiri, betul tak? Bukan kita yang bayar gaji, tapi pemilik kelab yang bayar gaji. Sampai ada penyokong-penyokong Indonesia membuat hashtag stay at Europe kat Instagram Jordi Amat, sampai beliau pun up status pasal benda tu untuk ceritakan, untuk clearkan pasal benda tu. Jadi Jordi Amat ni telah lahir pada 21 Mac 1992 di Spanyol. Jadi beliau ni berketinggian 1.84 meter. Dan untuk pengetahuan semua, macam mana beliau ni ada susul galuh Indonesia adalah daripada sebelah nenek beliau, yang mana nenek beliau berasal dari Makassar. Jadi untuk pengetahuan semua, Jordi Amat ini adalah pemain yang cukup berpengalaman. Yelah, beliau banyak bermain di kelab-kelab utama di Liga Eropah, dan sekarang umur beliau adalah 30 tahun dan posisi utama beliau adalah di centre back, dan kadang-kadang juga beliau boleh bermain di bahagian defensif midfielder. Jadi dengan kemasukan beliau ke pasukan JDT sudah tentu untuk menggantikan Mauricio yang telah sah bakal berpisah dengan pasukan JDT. Dan untuk pengetahuan semua, nilai pasaran Jordi Amat sekarang adalah 1 million euro. Nilai yang cukup tinggi. Jadi permulaan karier bola sepak Jordi Amat ni bermula dengan usia yang muda, yang mana beliau bermain dengan kelab Canet Lima pada tahun 1998 sampailah 1999, sebelum beliau berpindah ke kelab Espanyol dari tahun 1999 sampailah 2009. Jadi pada usia 18 tahun, 2010 beliau telah dipromosikan ke tim senior Espanyol, bermula dengan tim Espanyol B, and then pada 2010 sampailah 2013 beliau bermain dengan tim Espanyol utama. Jadi beliau juga sempat bermain dengan jurulatih elit dunia iaitu Mauricio Pochettino. Jadi selepas itu pada musim 2012-2013 beliau telah dipinjamkan selama satu musim ke pasukan Rayo Vallecano, bermain hampir 27 game dan skor 1 gol. Dan selepas itu beliau terus meneruskan karier beliau ke kelab Swansea sampailah pada tahun 2018. Ketika inilah nama beliau, nama Jordi Amat cukup dikenali serata dunia ketika bermain dengan pasukan Swansea City. Dan selepas itu beliau terus meneruskan karier beliau ke kelab Real Betis selama satu musim, bermain hampir 25 game ketika itu. Dan selepas itu beliau kembali semula ke kelab lama beliau iaitu Rayo Vallecano. Dan selepas itu pada tahun 2019 beliau telah dipinjamkan selama satu musim ke kelab Liga Belgium iaitu UPen. Dan selepas permainan beliau yang cukup baik dan juga cukup mantap, kelab UPen terus membeli secara tetap Jordi Amat sehinggalah beliau bermain pada tahun 2022. Jadi dengan hampir 80 game dan juga 2 skor gol, itu adalah pencapaian paling baik Jordi Amat di sesebuah kelab. Beliau juga banyak mewakili skuad muda Spanyol dari Under 16 sampailah Under 21. Namun sedikit sayang tiada rezeki untuk beliau mewakili skuad senior Spanyol. Jadi selepas hampir 24 tahun telah lama beliau berkarier di Eropah, akhirnya pada tahun 2022 ni beliau bakal membuat kemunculan pertama kali di Liga Asia iaitu untuk pasukan
JDT. Jadi dengan pengalaman yang cukup luas Jordi Amat di Liga Eropah, sudah tentu memberi kelebihan yang cukup besar buat pasukan JDT untuk bermain di Liga Malaysia, dan juga yang paling penting adalah di Liga Asia. Jadi pemain-pemain seperti Syarul Saad, Adam Nur Azlin dan pemain-pemain yang lain juga harus mengambil sedikit, bukan sedikit lah, banyak ilmu daripada Jordi Amat ni untuk lebih memantapkan permainan mereka. Nampaknya bukan setakat Jordi Amat saja, nampaknya JDT juga telah sign Daniel Tin dan juga kemungkinan John Cole pada musim hadapan. So kat sini kita boleh nampak lah yang JDT ni sebenarnya ingin memantapkan lagi barisan pertahanan mereka. Jadi macam mana fan-fan Indonesia dan juga JDT, korang berpuas hati ataupun tidak dengan JDT rekrut Jordi Amat ni ke pasukan JDT? So korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Aku Lan, Assalamualaikum.